Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Hanafia Edi Chong dari SMK Ulu Sapi akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi ini akan bermula pada jam 3 petang. Jadi untuk mengisi ruang secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek daripada orang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil dari didikan beliau. Kerana beliau merupakan seorang mantan pengarah IAB bersara pada Oktober 2019 dan sekarang masih bergiat aktif sebagai fellow pendidikan kanan School of Education, University of Nottingham dan penasihat program pendidikan dengan beberapa organisasi. Dan beliau merupakan salah satu koordinator untuk Connecting Dot Learning. Tanpa buang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahender Singh untuk sesi snippet reflect yang bertajuk setiap individu perlu atau mahu dihargai. Silakan Datuk. Terima kasih Encik Hanafia ya sebagai selaku moderator kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang Khamis ini. Dan saya jangka semua sihat belaka dan sibuk dengan tugas di sekolah. Kepada tim teknikal kita, Azwani, Siti dan yang lain, terima kasih. Dan kepada moderator kita yang baru, ya, Encik Hanafia, yang dapat bersama kita pada hari ini. So, tajuk saya pada hari ini ialah setiap individu perlu dan mahu dihargai. Walaupun kita akan sebut, kadang-kadang ada di antara mereka yang sebut, oh saya tak kisah saya dihargai atau tidak. Tapi jauh di dalam jiwa kita, kita mengharapkan apa yang kita lakukan itu adalah penghargaannya. Ya. Kerana walaupun dia staf di sekolah, di PPD, di JPN maupun di kementerian. Dan walaupun dia staf sokongan, setiap individu itu mahu dihargai. Saya suka nak bacakan apa yang terpapar pada slide yang pertama ni. An awesome teacher is hard to find, difficult to part with, sukar untuk kita berpisah dengan beliau, and impossible to forget. So, walaupun kita dah berumur pun, dah tinggalkan bangku sekolah bertahun-tahun, kita masih akan ingat akan guru kita yang memberi kita inspirasi atau dapat mempengaruhi cara pemikiran kita. Yang seperti juga yang disebut oleh Princess Diana, ya, mendiang Princess Diana, everyone needs to be valued. Everyone has the potential to give something back. Sebuah organisasi tak boleh dikendalikan oleh seorang saja. Setiap individu dalam organisasi itu ada peranan beliau. Dan peranan itu merupakan sebahagian daripada formula bagi menjayakan apa juga yang dijalankan oleh organisasi itu. So, setiap individu ni mau dihargai tanpa mengambil kira walaupun dia membuat sesuatu atau tidak, mempunyai suatu pencapaian yang tinggi atau tidak, mereka dia mencipta sesuatu yang bernilai. Tidak semestinya. Tapi kita hargai seseorang itu sebagai manusia. As an individual, as a human being, kita kena respect semua orang. Setiap orang tu ada dia punya nilai dia tersendiri. Yang kedua, mungkin kita hargai seseorang itu, baru kita hargai seseorang itu kerana apa jua sumbangan. Dan kalau kita lihat di sekolah, cikgu sentiasa memberi pelbagai jenis sumbangan, ya, cikgu beri pelbagai jenis sumbangan. Banyak event yang kita adakan di sekolah. Selain daripada core business menjadi guru, banyak tugas-tugas lain yang kita buat. Bila ada satu event je,
kita tubuhkan jawatan kuasa, dan setiap satu jawatan kuasa itu ada dia punya tugas. Dan setiap cikgu ada kadang-kala kumpulan cikgu itu atau mata pelajaran itu sentiasa dapat tugas yang sama, persediaan dewan atau kebersihan selepas event itu tamat atau sebelum event mula. Tapi ingat, walaupun itu tugas-tugas yang mungkin lebih ringan daripada mereka yang menjaga program sebenar, mereka yang lihat perjalanan event di pentas dan sebagainya. Tapi setiap satu tu ada nilai dia. Tanpa sebahagian itu, mungkin the whole program tak akan berjaya. Kalau berjaya pun, ada juga kecacatan. So, setiap sebahagian itu, setiap individu itu dalam organisasi, apa jua dia ditugaskan untuk melakukan, membawa makna kepada apa yang kita nak laksanakan. Kalau kita lihat dalam komuniti, ada yang hanya menjaga kebersihan persekitaran. Tapi ada yang mungkin lebih hebat sedikit, dia mencipta sesuatu gadget. Saya pernah baca dalam surat khabar dan juga dalam WhatsApp. Ada seorang individu tu, dia sendiri ya. Kalau dia lihat ada lubang di jalan raya, dia sendiri bahancur simen dan dia tutup. Ada siapa yang suruh dia buat begitu? Tetapi bila dia buat, ramai bila lihat komen tentang gambar yang dipaparkan dalam WhatsApp dan sebagainya, ramai yang bagi komen. Dan semua tu komen yang positif. Mereka mengambil iktibar bahawa itu adalah satu sumbangan. Mungkin bukan mencipta sesuatu gadget, tetapi satu sumbangan yang mengurangkan bahaya kepada rakyat biasa. Next slide please. So dalam teori Maslow ya, kita tahu bahawa menghormati orang lain dan orang lain menghormati kita adalah sebahagian daripada hierarki teori Maslow itu. So, cikgu ni dia mempunyai banyak kemahiran. Ada buku yang ditulis Know Your Value. So, hari ini saya kemukakan ada dekat 30 orang dalam sesi hari ini. Do you know your value? Apa nilai anda? Kita mempunyai nilai, memang kita guru matematik atau guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris. We have our penjenamaan. Tetapi selain daripada itu, yang core business kita, PDP, menggunakan tools in teaching untuk co-curriculum, dalam sukan maupun melahirkan atlet, ya. Tapi banyak tugas-tugas lain, juruacara, kadang-kadang kita boleh mereka muzik sendiri, kita boleh menulis cerpen, kita menulis buku, kita boleh mereka bentuk sesuatu gadget, kita arif dalam hal-hal teknikal, kita pandai dalam menggerakkan murid untuk melukis mural, ada jawatan kuasa untuk apa-apa event, kita pandai untuk menghias dewan dan sebagainya. Kita ada yang hebat kalau dia dilantik sebagai jawatan kuasa makanan, ada pula dia masih lagi giat dalam sukan, dia boleh main game dan boleh mewakili sekolah dalam perlawanan persahabatan. Ada yang merupakan teacher leader, pemimpin guru. Dia sentiasa dilihat sebagai individu yang boleh dirujuk dalam sekolah, di PPD, di JPN maupun di kementerian. Dan ada yang hebatlah, dia kalau bagi tugas macam event manager family day, hari keluarga, sekolah dan sebagainya, dia boleh uruskan dengan hebat. Ada yang dia sememangnya semua boleh memimpin murid, tapi ada seorang dua tu dia kehebatan dia memang menonjol dalam nak memimpin murid. Ada yang pandai dalam jaringan dengan pihak luar dan dia boleh mencari penaja. So kita semua ada kelebihan kita. Kita ada our value, the extra value. So know your value. Jangan rasa cikgu tu hebatlah, saya ni kurang sikit. No. Anda mempunyai kehebatan anda sendiri. Saya tak sebut semua, akhirnya lain-lain. Banyak yang tidak tersebut di sini. So, setiap cikgu tu ada dia punya penilaian, ada nilai dia. Sesuatu kejayaan, program akademik atau maupun co-akademik adalah gabungan bahagian-bahagian kecil plus bahagian yang besar dalam satu event itu.
Tetapi dalam semua ni, kalau anda lihat saya letakkan di situ, never forget the 5%. Kalau kita hebat, kita aturkan segalanya, tapi pada hari itu dari segi teknikal dalam program yang kita jalankan, mic kita memberi masalah. Apa juga event kita pada hari itu tergugat sedikit kerana mic tak berfungsi dengan baik. Dan tanpa mic mungkin untuk event itu mempunyai sistem siar raya yang berfungsi dengan efisien adalah penting. So remember, orang teknikal adalah sama penting. Saya masih ingat sebagai timbalan pengarah dekat IPG Raja Melewang. Kalau kita ada event dekat Dewan, Dewan itu memang ada aircon. Tapi anda tak boleh pasang aircon itu pada pukul 7.30 pagi atau pukul 8 pagi. Kalau event pukul 9 dalam Dewan itu. Yang jaga aspek teknikal itu, yang jaga air conditioning, juru teknik akan datang pukul 4 pagi untuk pasangkan aircon. Baru dalam 4 jam, pukul 8 lebih, dah sejuk. Lepas itu Dewan yang besar. So, perkara kecil ini, kalaulah you pasang pukul 8, bila semua dah datang, Dewan itu akan jadi panas, event orang tak akan dapat follow, dan rasa tak selesa. Walaupun program yang baik, akhirnya orang komen kerana tak selesa, tak boleh mengikuti program, walaupun itu satu forum dan sebagainya. So never forget the 5%. The 5% itu merupakan nak datang pukul 4 pagi, nak on switch aja, kerja 3 minit aja atau 5 minit. Tapi kalau tak buat, lewat buat, Dewan itu tidak tersedia untuk program yang kita nak jalankan. So remember, everyone has a purpose. Everyone matters. Tak kira. Daripada security guard, bila kita datang ke sekolah, jangan lupa sekali-sekala bawalah buah tangan. Bagi kepada pekerja, bagi kepada staff-staff yang lain. It's always a good gesture. Jangan kita buat macam biasa, macam dia itu satu tiang saja di situ. No. Kita kena tegur. Okay. Itu budaya yang akan diperhatikan oleh murid juga. So, guru dan murid yang mempunyai pelbagai bakat dan kebolehan, kita harus menghargai. Pekerja yang mampu membantu dalam pelbagai tugas. Pemegang taruh yang mampu memberi pelbagai sumbangan. Walaupun dia memberi pokok bunga lah kepada sekolah, dia tak mampu nak beri duit. Tak mampu nak taja apa-apa. So, value everyone. Kerana everyone itu has a purpose dan everyone matters. Bukannya guru matematik lebih penting daripada guru sejarah. Setiap guru adalah merupakan anggota yang penting organisasi kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, remember, you are seen, you are loved, and you are valued. So, bagi pemimpin dan rakan-rakan semua, ini bukan hanya untuk pemimpin sekolah, pihak pengurusan sekolah. It is meant for everyone. Saya sentiasa mengakhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, kata-kata hikmah yang saya selalu utarakan. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Tapi jangan lupa bahawa ilmu itu bukan hanya datang daripada buku, dia boleh datang daripada makalah, daripada majalah, dan daripada pelbagai sumber yang lain. So, kita sentiasa perlu mendekati ilmu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Encik Hanafia. Terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah memberi aspirasi dan inspirasi kepada para pendidik. Beberapa poin yang saya rasa menariklah daripada perkongsian Dato' tadi, yang kita guru-guru ni mempunyai kita punya kelebihan dan juga kita harus tahu untuk menilai dan juga memberikan sumbangan lah. Dan yang saya dapat lagi sekali yang bagi saya sangat menarik adalah setiap kita ni mempunyai peranan yang sama penting.
darilah organisasi yang paling rendah, dari mungkin daripada pembersihan sampai peringkat atasan, kita semua mempunyai peranan yang sama penting, yang mana kalau di sekolah untuk kemajuan murid lah. Okey, terima kasih Datuk sekali lagi. Encik Nafia, saya nak tambah sikit. Boleh Datuk, Pasal silakan. bila kata tentang tugasan, saya ingat masa saya di Jabatan Pendidikan Jasmani di Institut Perguruan Ilmu Khas di Kuala Lumpur. Saya di Jabatan PJ, kami Jabatan PJ sentiasa akan diberi tugas untuk apa-apa event, khususnya yang menggunakan dewan. Persediaan tempat duduk dan kebersihan. Sentiasa Jabatan PJ. Mungkin mereka rasa kita ada pelajar special atau kuat sedikit dan boleh buat tugas-tugas itu. Tetapi kita sentiasa buat tugas itu dengan yang terbaik. Kita tidak ambil bahawa kenapa kami ini stigma Jabatan PJ persediaan dewan. No. So kita ambil itu dan nasihat saya, apa juga tugas yang kita beri, mungkin orang lihat bahawa kita ambil tugas itu dengan serius. Sorry, itu saja. Terima kasih. Betul Datuk, terima kasih. Semoga kita terus mengurak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan, berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Terima kasih Datuk. Okey, sebelum saya terlupa, saya ingin menerangkanlah ataupun berkongsi kepada penonton objektif CDL hands-on ini. Pertama sekali, kita mau gunakan medium CDL ini sebagai platform untuk kita berkongsi ilmu dan kemahiran. Kemudian kita mau juga membangunkan kompetensi guru-guru. Yang ketiga, kita mau meningkatkan keupayaan dalam kalangan guru. Seterusnya paling penting, kita mau membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Supaya dengan harapan melalui platform ini, guru-guru dapat bersamalah kita bergerak ke hadapan yang akhirnya akan membawa kepada kemajuan murid. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput sekali lagi Cikgu Nadia untuk memberikan sedikit sesi pembukaan berkenaan dengan computational thinking. Silakan Cikgu Nadia. Okay. Terima kasih Cikgu Hanafia yang merupakan rakan pembentang saya juga pada hari ini. Okay, salam sejahtera dan selamat tengah hari atau petang semua yang ada bersama kami. Okay, jadi hari ini saya bersama dua lagi rakan Cikgu Juara Digital, yaitu Cikgu Hanafia dan Cikgu Lawrence. Okay, Cikgu Hanafia dari SMK Ulu Sapi dan Cikgu Lawrence dari SJKC Anglo Chinese akan bersama saya dalam pengenalan kepada kemahiran pemikiran computational part 1. Okay, jadi saya memperkenalkan dahulu Cikgu Juara Digital Zone Sabah, yaitu kami ada 6 orang, di mana Cikgu Lawrence adalah Johan, Cikgu Juara Digital pada tahun 2019. Saya dan Cikgu Hanafia top 30 Cikgu Juara Digital 2021, dan 3 orang ini Cikgu Nolisa, Cikgu Jason dan Cikgu Jamalia adalah top 50 Cikgu Juara Digital. Oke, jadi kami ini Cikgu Juara Digital ini telah diberikan professional development ya oleh ini Miss Elena Chia, Computational Thinking Specialist dari MDEC, bukan calang-calang orangnya nih. Dia mempunyai banyak pengalaman dalam computational thinking. Oke, jadi pada tahun lalu tidak silap kami yang Cikgu Juara Digital telah tahun 2021 telah mengikuti training tentang computational thinking ini selama 4 hari, okay? Selama 4 hari, di mana hari ini kami 3 orang akan berkongsi apa itu computational thinking bersama Anda sekalian lah. Jadi 4 hari yang kami belajar ni compact lah 1 jam, tapi hari ini kita touch saja mana-mana yang boleh kita share ya, okay? Okay, jadi objektif pada sesi kita pada hari ini adalah supaya peserta-peserta mempunyai pemahaman tentang pemikiran computational dan ability to apply lah di kita punya kelas. Okay, semogalah harap-harap dapat membantulah. Okay, jadi macam menyelam sambil minum air juga. Okay, boleh kata menyelam sambil minum air. Okay, jadi kita buat bengkel ini untuk prepare juga semua yang ada di sini untuk menyertai pertandingan ini.
yaitu Computational Thinking Educator Championship. Di mana cikgu-cikgu perlu membina RPH yang ada aktiviti unplug lah, berkonsepkan salah satu dari 6 aspek pemikiran computational ni lah, dan ada video 30 menit menunjukkan RPH itu digunakan di dalam kelas. Jadi cikgu-cikgu, marilah kita melihat apa itu 6 aspek pemikiran computational ni, kita buat di dalam kelas, kita try, dan sekaligus kita menyertai pertandingan ni lah, di mana pertandingan ni tempat pertama dia adalah mendapat makerspace, makerspace untuk cikgu punya sekolah. Tempat kedua dan ketiga mendapat laptop lah. Jadi ini yang kita mau lah, boleh grab kan. Jadi jangan sia-siakan bengkel pada hari ini. Ini nanti saya akan terangkan lebih lanjut selepas di hujung rancangan inilah. Next. Jadi saya minta semua para peserta, untuk semua para peserta untuk sebelum itu saya ingin berkenalan dahulu lah siapa yang bersama kita pada hari ini. Jadi saya bagi poll untuk semua peserta jawab. Adakah Anda dari sekolah rendah, sekolah menengah, atau lain-lain? Boleh saya dapatkan feedback? Boleh nampak. 19 daripada 37 adalah sekolah rendah, dan 14 adalah sekolah menengah, dan lain-lain ada juga kan dari lain-lain. Next. Ada lagi satu soalan. Mari kita berkenalan dulu dengan peserta pada hari ini ya. Jadi kita ada sains dan lain-lain yang banyak. Ada juga ASK di sini. Ada saya nampak GC ASK di sini. Cikgu Terry kah? Jadi untuk pembukaan saya mau buat challenge dulu nih. Jadi semua peserta, semua peserta coba dulu minta dulu keluarkan kertas dan pensel, dan lukiskan apa yang saya cakap. Boleh kan? Coba keluarkan kertas. Saya good. Hai Cikgu Julia. Thank you. Sudah ada kertas dan pensel. Ini adalah exact construction challenge ya. Di mana adakah saya punya instruction nih ngam sesuai seperti apa yang saya mau. Begitu. Sudah semua sediakan kertas dan pensel. First sudah. Lukiskan satu bulatan kecil di mungkin atas sedikit lah, bukan bagian tengah tapi atas sedikit dari kertas Anda. Juga Hanafia kalau mungkin ya, especially next. Terus tuh, di bawah bulatan kecil tuh, lukiskan corak oval yang sederhana, besar dia, tapi di bawah dia ada sedikit bulat. Di bawah bulatan kecil tadi, lukiskan corak oval yang sederhana, yang di bawah dia ada sedikit bulat lah, oval. Tapi bawah dia sedikit bulat. Sudah? Di kiri oval shape tadi itu, bagian atas dia, coba lukiskan satu bulatan medium size yang melekat dengan oval shape tadi.
di bagian kiri oval shape tadi yang kamu lukis, bagian atas dia, lukiskan satu bulatan medium size yang sederhana melekat dengan oval shape itu. Oke, boleh. Oke, sudah? Oke, lukiskan lagi satu bulatan besar di luar bulatan kecil itu. Oke, lukiskan bulatan besar sedikit ya, di luar bulatan kecil itu. Oke, jadi tadi di sebelah kiri, sekarang buat di sebelah kanan lagi. Di sebelah kanan oval shape itu, bagian atas lukiskan satu bulatan medium yang melekat dengan oval shape itu. Oke, boleh? Dan lukiskan bulatan besar di luar bulatan kecil itu. Oke. Alright. Oke, di dalam oval shape itu kasih gelap warna dia. Oke. Halo Suhana dari Melaka nih. Oke. Selepas itu lukiskan U-shape di sebelah kiri di bawah tengah bulatan kecil tadi yang bersambung dengan oval shape tadi. Lukiskan U-shape di sebelah kiri di bawah tengah bulatan kecil yang bersambung dengan oval shape. Oke, ulang lagi di sebelah kanan. Oke. Oke, jadi sekarang di atas tadi yang first kamu lukis bulatan kecil tadi, lukiskan satu garis pendek melengkung ke kiri. Lukiskan satu garis pendek melengkung ke kiri. Oke, sudah. Oke. Tadi ke kiri, sekarang satu lagi garis pendek melengkung ke kanan. Oke, jadi ada dua garis. Di atas garis itu, lukiskan satu bulatan kecil. Oke. Oke, siap? Oke, mari kita tengok apa lukisan kamu. Boleh tunjuk? Kita buka kamera, Cikgu Nadia. Ya, buka kamera lah. Kalau saya Apa punya, tidak nampak kata? ya, udah di tag belakang kan? Kalau saya dapat buat ini. Tengok, wah. Oh, gambarnya tuh macam kumbang nggak? Iya. Wah. Oke, oke, jadi Miss Hazwani beli share Padlet. Oke, jadi kamu ambil gambar, upload di Padlet itu gambar yang kamu lukis. Oke, kamu ambil gambar, upload di Padlet. Wah, gitu. Cikgu Syarifah, Cikgu Novia. Oke, oke, boleh share Padlet. Anutra, ada pula Anutra nih. Oke. Share Padlet. Oke, jadi cikgu-cikgu boleh kongsikan gambar melalui Padlet. Oke, thank you cikgu. Oke, jadi saya teruskan. Apa yang saya buat tadi adalah yang ini. Oke. Okay, Danielle, I have an exact instruction challenge for you. Are you ready? Oke, ini adalah computational thinking how to draw a butterfly. Oke. Begitulah rupa dia tuh nanti di tepi itu. Sama kah tidak?
Kalau tidak sama tuh artinya arahan saya tuh tidak exact lah tuh kan. Kayak macam budak nih. Begitu deh buat. Oke, jadi cikgu-cikgu boleh guna kaidah ini untuk sebagai set induksi lah untuk computational thinking. Oke, ataupun kalau tidak mau melukis, boleh juga buat macam ini. Oke, coba next. Boleh juga buat And ini. I'm the robot listening to her instructions. Oke. Pick jacket to wear. Anggapkan diri murid itu Open adalah jacket. robot, kamu bagi instruction pada dia. Put right arm through armhole. Bring jacket around your back. Gitu. Oke. Jadi ini pun merupakan computational Then thinking push yang left arm ikut through arahan. armhole. Oke, jadi saya skip dulu lah sebab kita pun tidak mempunyai banyak masa. Oke, jadi apa itu computational thinking? Computational thinking adalah proses pemikiran yang ada dia punya step by step untuk mencari solution yang sangat efektif lah, menurut yang Gani and Snyder ini, computational thinking is the thought process involving in formulating problems and the solutions. Supaya solution dia adalah senang, efektif untuk di carry out by information processing agent. Ini definisi dia lah. Sebab kita mau kalau menjadikan murid itu sebagai salah satu computational thinkers, kita mau mereka ada konsep-konsep logic, predicting, buat evaluation, algoritma semua, ada approach yang boleh kita gunakan supaya murid itu menjadi computational thinkers. Sebab computational thinkers ini adalah 21st century skill yang kita perlu ada. Bukan kita lah, murid lah. Oke, jadi ada 6 komponen konsep dalam computational thinking-nya itu dikompos dalam bahasa Melayu leraian, abstraction, peniskalaan, patterns recognition, pengecaman corak, algoritma, penaklukan logik, dan evaluation. Ini adalah 6 itulah. Jadi kita bersama rakan saya untuk melihat apa itu 6 konsep yang diperlukan. Jadi cikgu-cikgu semua ambil tahu ini supaya kita boleh masukkan dalam RPH, kita try buat di dalam kelas. Jadi saya masuklah ke secara ringkas yang 6 tuh dikompos itu leraian itu kita akan lihat macam mana large task itu kena break jadi kecil-kecil. Macam mana kita mau buat yang besar itu kita kecilkan dia, leraikan dia. Selepas itu abstraction, peniskalaan adalah kita mau filter out mana information yang penting, mana yang tidak penting. Selepas kita filter out mana yang penting, mana tidak penting, contohnya macam pergi beach. Jadi masa kita packing barang itu kan mana yang penting kita bawa, mana yang tidak penting. Macam itulah, macam abstraction. Kita filter out mana yang perlu dan tidak perlu. Seterusnya konsep yang ketiga adalah pengecaman corak, di mana kita mau lihat similarity dengan difference dia, supaya kita boleh tolong kita buat prediction. Pengecaman corak nih macam contoh lah main bola gitu kan, kita tengok tim Liverpool gitu, macam mana corak permainan dia. Jadi next time kalau kita tim Manchester United lah kan, kita mau lawan tim Liverpool, jadi kita tahu sudah kayak corak permainan Liverpool begini, jadi kita pikirlah macam mana kita punya corak permainan supaya kita boleh lawan orang. Begitu pengecaman corak. Seterusnya algoritma adalah ability kita untuk develop itu strategi step by step untuk solving problems. Next, lepas itu kita buat strategi kita buat prediction. Adakah kalau kita buat begini apa yang jadi? Buat begini apa jadi? Lepas itu kita paling last nih yang crucial lah buat penilaian, di mana proses
penilaian ini adalah kita reflect balik. Adakah solution kita betul-betul menyelesaikan masalah kita tadi atau tidak? Kalau menyelesaikan bagus. Kalau shock sendiri buat canggih-canggih tidak menyelesaikan masalah kita, sama juga dia punya cerita. Jadi macam mana kita mau buat si konsep ke computational thinking ini? Oke, balik pada Hanafia. So cikgu-cikgu saya akan berkongsi berkenaan dengan konsep leraian, decomposition dan juga konsep peniskalaan, abstraction. Jadi inilah objektif saya punya perkongsian ialah selepas daripada perkongsian ini saya harap cikgu-cikgu sudah tahu apa tu teknik leraian dan juga teknik peniskalaan. Kemudian selepas daripada saya punya sesi perkongsian ini, saya harap juga cikgu-cikgu semua sudah boleh mengaplikasikan teknik leraian dan juga teknik peniskalaan ini sama ada di dalam RPH yang untuk CTEC nanti ataupun di dalam cikgu punya PDP lah. Okey, sedikit pengenalan yang tadi Cikgu Nadia sudah terangkan apa tu pemikiran computational. So untuk recap sedikit, CT ini adalah proses pemikiran bagi menjelaskan masalah oleh manusia sendiri yang dibantu oleh mesin atau kedua-duanya sekali menggunakan konsep asas pemikiran computational. Jadi yang saya akan terangkan dua tadi itu adalah salah satu teknik yang ada di dalam computational thinking ataupun CT. Jadi teknik leraian. Jadi teknik leraian ini dia bermaksud pemecahan sesuatu masalah atau sistem yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Dia punya tujuan teknik leraian ini adalah untuk memudahkan proses meneliti dan memahami masalah yang sebenar secara terurus. Next. Okay, cikgu-cikgu ataupun semua bayangkan macam ni. Kita mau makan sebuku roti. Jadi macam mana kita mau memudahkan untuk kita makan roti itu? Jadi di antara penyelesaian bagi memudahkan kita makan sebuku roti, ada banyak cara. Sama ada kita cari dia jadi kecil, kepingan-kepingan kecil ataupun kita potong dia kepada kepingan kecil. Yang tujuannya sama, iaitu kita mahu memudahkan untuk makan roti. Sama juga macam decomposition, satu masalah yang besar itu kita pecahkan dia kepada bahagian-bahagian yang kecil supaya kita boleh mencari ataupun kita boleh mendapat penyelesaian yang secara berfokus. Okay. Ini teknik leraian dalam kehidupan. Sekarang kalau cikgu-cikgu dapat lihat, di dalam slide tu ada budak sedang tidur. Jadi apa cikgu akan buat sekiranya dalam kelas ni ada pelajar tidur? Jadi untuk kita menyelesaikan masalah pelajar ini tidur dalam kelas, kita mesti tahulah apa masalah, kenapa pelajar itu tidur. Jadi di antara punca yang mungkin biasalah kita akan cakap atau fikirkan ialah kenapa pelajar tidur adalah sebab pelajar lewat tidur. Jadi kita tanya lagi, kenapa pelajar ni lewat tidur? Jadi ada banyaklah sebab. Di antara macam sekarang ni pelajar main game sampai lewat malam. Kemudian ada juga pelajar yang rajin, dia buat kerja rumah sampai lewat malam. Jadi ada juga kenapa pelajar tidur, kita terfikir juga sebab lain. Ya, bagi seorang guru, kelas saya tidak menarik. Jadi kenapa kelas saya ini tidak menarik sehingga membuatkan pelajar tertidur? Jadi sebagai seorang guru kita akan cakap, oh mungkin saya mengajar secara bercakap saja. Kenapa cikgu ni pula suka bercakap saja ni? Sebab cikgu suka bercakap. Jadi setiap punca ataupun puncalah masalah mempunyai penyelesaian yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita ambil contoh kelas saya tidak menarik. Punca kenapa pelajar tidur? Kelas saya tidak menarik. Jadi kita boleh buat kelas tu lebih menariklah. Mungkin membanyakkan sesi hands on. Kita mau berpusatkan pelajar, kita boleh menggunakan IBME, IBSE, kita boleh membanyakkan aktiviti luar bilik darjah, lawatan. Jadi semua ini adalah teknik leraian. Kita mencari punca, kemudian kita selesaikan secara spesifik. Ini secara langsunglah dalam kehidupan kita gunakan teknik leraian. Next. Jadi macam mana pula teknik leraian ini kita boleh gunakan di dalam PDP. Next.
Ini saya ambil satu contoh, disebabkan saya mengajar sains. Jadi saya ambil contoh daripada satu aktiviti lah yang pernah saya masukkan di dalam subjek sains, iaitu untuk tingkatan 2. Tingkatan 2 kita ada ajar pelajar berkenaan dengan vektor. Kan? Kemudian tingkatan 5 pun kita ada ajar juga perkara yang sama, iaitu mikroorganisma. Jadi kalau di dalam subjek sains ini, kita bagi satu gambar aja sebagai dorang punya engagement lah, kan? Kita minta pelajar ni kaji dan fahami gambar aja yang diberikan, dan mereka perlu membuat memberikan pendapat bagaimana untuk mengelakkan keracunan makanan. Jadi dalam kita mengajar, dalam saya mengajar student ini, satu pelajar kena faham lah soalan tu dia mau apa. Untuk mengatasi atau mengelakkan keracunan makanan. Jadi bila mereka melihat gambar raja tu, pelajar pertama sekali diorang akan leraikan apa sebenarnya yang diorang dapat lihat di gambar raja itu. Pertama sekali, diorang nampak tu burger ataupun roti tu berkulat. Jadi di antara sebab keracunan makanan ni adalah pertama sekali adalah sebab bakteria ataupun mikroorganisma. Kemudian kita dapat lihat ayam tu. Kita dapat seorang nampak mungkin ayam yang dimasak tu tidak cukup masak. Maksudnya menyebabkan ada bakteria yang tidak matilah. Kemudian jangkitan silang. Ini biasa dalam vektor kita ada injection kokol. Kan? Kokol lah gitu lah kan. Lepas tu pengendali makanan tidak bersih. Ini kita boleh masukkan juga. Ini antara sebab-sebab mengapa keracunan makanan boleh berlaku. Jadi bila pelajar sudah tahu punca secara spesifik, pelajar boleh berikan cadangan penyelesaian berdasarkan punca kepada penyelesaian berdasarkan punca itu secara spesifik. Sebagai contoh, pembiakan makanan. Jadi pelajar akan tanya, cikgu macam mana kita mau elakkan pembiakan bakteria. Jadi salah satu cara adalah kita boleh simpan di dalam sejuk beku. Kemudian kalaulah makanan tidak masak, kita pastikan makanan benar-benar masak. Sekiranya dia ada jangkitan silang, pelajar boleh bagi jawapan asingkan bahan makanan seperti sayur dan ayam. Kemudian sekiranya pengendali makanan mendapat vaksin typhoid. Ini typhoid. Itulah saya cakap, pelajar akan menggunakan teknik leraian. Mereka akan mengesan punca yang spesifik. Barulah pelajar boleh menghasilkan penyelesaian yang spesifik kepada masalah itulah. Next. Kemudian sekarang kita pergi tengok pula teknik peniskalaan ataupun abstraction. Next. Jadi proses peniskalaan ini adalah untuk meninggalkan aspek kurang penting yang dikenal pasti dan memberi lebih fokus kepada aspek yang penting. Jadi tujuan peniskalaan ini adalah untuk memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang penting untuk menyelesaikan masalah yang sebenar. Jadi peniskalaan ini sebenarnya kita mau cari apa, kita mau singkirkan perkara-perkara yang tidak penting itulah. Nanti saya akan tunjukkan contoh. Okey. Contohnya macam ni, cikgu-cikgu kan. Bayangkanlah kalau saya bagi arahan, hasilkan sebuah kereta yang boleh bergerak. Jadi kereta yang boleh bergerak itu dia mestilah ada tayar. Wajib ada tayar. Kalau tidak tayar, kereta itu tidak mungkin boleh bergerak. Kemudian dia mesti ada badan kereta. Sebab badan kereta ni dia kena menyokong tayar, dia kena pegang. Dan yang paling penting lagi, mesti ada enjin. Termasuk komponen lain lah yang melibatkan enjin. Jadi perkara-perkara yang tidak penting, contoh macam warna. Warna tu tidak menyumbang pun kepada sama ada kereta tu boleh bergerak atau tidak. Kemudian bentuk badan kereta pun tidak penting sebab di antara yang arahan kita mau ataupun yang kita mahukan adalah kereta tu boleh bergerak, itu saja. Kereta tu boleh bergerak. Kemudian aksesori tambahan, lampu, rim yang cantik, spoiler, semua itulah adalah perkara termasuk perkara yang tidak penting. Sekiranya tiada pun perkara tu, kereta tu tetap boleh bergerak. Itulah dia punya exception. Kita hanya mengambil perkara yang penting sahaja untuk menyelesaikan satu masalah ataupun tugasan tu. Ini contoh dalam kehidupan seharian. Saya rasa ada dalam Padlet. Kita boleh buat satu sesi pada cikgu-cikgu lah, menggunakan teknik peniskalaan dalam kehidupan.
Sekarang kita ada satu isunya ialah isu beg berat. Jadi di antara cara kita boleh selesaikan isu beg berat ni yang kita buat sekarang KPM adalah pemberian loka pada sekolah rendah. Jadi kalau saya bagi cikgu satu cabaran lah kepada semua cikgu kan, kalau kita minta hasilkan satu inovasi atau penyelesaian yang boleh meringankan beban beg sekolah murid untuk sekolah menengah. Jadi cikgu-cikgu boleh tuliskan di ruangan chat. Ingat, untuk peniskalaan ni kita hanya mau yang boleh meringankan beban beg murid. Jadi kalau cikgu-cikgu buat beg yang berwarna-warni, itu tidak penting. Yang penting kita mau ringankan beg sekolah murid. Jadi cikgu-cikgu boleh typekan di ruangan chat, cikgu punya idea macam mana mau meringankan beban beg sekolah murid. Itu sahaja. Kalau Cikgu Nadia mungkin dia ada idea nih, banyak idea dia untuk menghasilkan. Kalau Cikgu Nadia apa yang mungkin akan dilakukan, dibuat? Buat jadwal, okay, Cikgu jelas. Buat jadwal guna digital textbook. Ya. Yeah. Mungkin kalau ada satu tablet saja kan, tablet textbook. Jadi satu tablet dalam satu bag tidak juga hilang satu buku. Ya, betul. Dan tablet tuh, betul-betul. Jadi penyelesaian yang cikgu-cikgu berikan di chat ni, perasan atau tidak, semuanya menggunakan teknik peniskalaan. Kita ubah jadwal subjek. Sebab apa, di antara kajian juga kenapa beg berat tu, sebab banyak subjek. Jadi banyak buku dia bawa. Kan? Jadi dia bilang kasih kurang subjek. Ada pula tak perlu textbook. Mana tahu macam Cikgu Nadia begitulah kan tadi, bawa tab. 3 Lawrence tadi bilang kena. Cikgu Lawrence pun tadi bawa tab juga. Laci meja berkunci. Dia bilang Cikgu Terry, sedangkan loka Cikgu Firdaus learn from nature. Wow. Learn from nature. Ya, ini sangat inovasi ni. Kan, jadi kita dapat tengoklah jawapan cikgu di ruangan chat tu kan, macam-macam idea. Yang mana idea ini digunakan satu saja untuk meringankan beban beg murid. Jadi itulah kita sekarang sudah menggunakan teknik peniskalaan untuk menyelesaikan beg berat. Kalau cikgu ada idea lagi boleh teruskan chat. Mungkin akan memberikan idea-idea juga kepada guru-guru lain lah ya. Next. Next slide. Next. So macam mana kita mau kita mau gunakan teknik peniskalaan ni dalam bilik darjah. Saya ambil lagi dalam subjek sains tingkatan 2. Okey, sebenarnya dalam tingkatan 2 ni dalam bahasa Melayu kami pernah buat PBD bersama dengan grup bahasa. So saya akan menilai cikgu-cikgu punya murid-murid punya dari segi sains, cikgu bahasa dia akan menilai laporan murid dari segi tata bahasa. Jadi kami kerjasamalah. Jadi contoh macam ni, dalam sebuah kampung kita bagi satu situasi kepada pelajar. Alim punya masalah sumber air. Air yang ada adalah sebatang sungai yang tidak jauh dari kampungnya. Namun disebabkan hujan, air sungai berkenan berlumpur dan kotor. Jadi kita minta pelajar lah. Saya minta pelajar buat dorang fahami soalan. Kemudian dorang akan kenal pasti dulu apa ciri-ciri air sungai. Pertama sekali dia berlumpur, kotor dan biasa berbau lah. Kemudian di sinilah pelajar akan membuatkan teknik lirayan untuk memberikan cadangan bagaimana untuk memastikan satu saja untuk air itu bersih selamat diminum. Di sini pelajar banyaklah, pelajar biasanya dia akan bagi banyak cadangan. Pertama sekali cikgu kita akan buat penapis air. Okey, kalau sudah penapis air ni, air tu selamat kan diminum. So cikgu lepas penapis air kita akan masak dia untuk membunuh kuman. Jadi ini adalah satu cerita langsung kita sedang mengajar murid menggunakan teknik lerayan. Kemudian juga dalam ni kita boleh buat juga banyak teknik pengasihan bahan lah seperti pengenapan. Jadi pelajar secara langsung akan meneroka banyak cara penyelesaian menggunakan teknik lerayan ni. Next. Jadi kesimpulannya pemikiran computational ni adalah kemahiran yang perlulah pada abad ke-21 ni.
Kemudian dia Siti juga dapat membina asas untuk pelajar menerapkan pendekatan penyelesaian masalah yang sistematik. Kemudian kita dapati juga pemikiran computational ini boleh diterapkan kepada pelajar seawal 4 tahun hingga 6 tahun sampailah pelajar ke universiti. Macam kita punya anak-anak sendiri pun macam tu kan. Kalau kita minta dorang cuci angkat piring, itu sebenarnya adalah arahan-arahan yang menunjukkan kepada Siti sudah. Angkat piring, letak di sinki, pas letak di sinki cuci tangan. Jadi semua tu adalah arahan-arahan yang berbentuk Siti. Saya rasa itu siap perkongsian saya. Saya harap apa yang saya kongsikan tadi, cikgu-cikgu dapat ambil manfaat lah. Seterusnya mungkin saya akan serahkan kepada siapa, Cikgu Nadia? Cikgu Lawrence kah? Saya. Cikgu Nadia. Silakan Cikgu Nadia. Oke. Thank you Cikgu Hanafia. Seterusnya konsep yang ketiga. Sebenarnya konsep ini tidak ikut urutan juga. Cikgu boleh kasih shuffle dia lah. Jadi konsep ketiga ni saya akan bincangkan tentang pengecaman corak. Pengecaman corak ni adalah kebolehan untuk murid itu mengesan similarity, persamaan dan common difference dia, perbezaan yang boleh membantu kita membuat ramalan lah, ataupun mungkin juga boleh lead us to shortcut lah, ada shortcut. Oh boleh pula begini, begitu. Jadi kalau murid itu dapat berfikiran begitu, kita sudah menggunakan teknik pengecaman corak inilah. Biasanya dia selalu digunakan untuk solving problem lah dan design algoritma. Next. Jadi apabila kita telah meleraikan masalah yang kompleks kepada bahagian yang mudah tadi, yang macam teknik leraian yang Cikgu Hanafia sudah kongsikan tadi, terusnya selepas teknik leraian itu kita boleh mengenal pastilah mana persamaan, mana perbezaan bagi setiap yang masalah-masalah yang kecil yang tadi kita sudah leraikan. Bila kita mengesan sudah corak, apa persamaan dia, apa perbezaan dia, ini membantu murid itu atau cikgu-cikgu menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih efisien lah. Seperti bicycle nih. Ada bicycle, 2 roda kecil, handle bakul, pedal warna pink. Lepas itu ada pula bicycle yang roda besar, ada handle bercermin, rangkap warna merah, begitu, ada beza-beza dia. Jadi kalau murid itu mungkin cikgu boleh buatlah PDP yang apa beza nih? Lepas itu dorang cek begitu dengan mata, dorang fokus. Jadi dorang ada sudah teknik pengecaman corak di sana. Jadi untuk aktiviti dalam kehidupan seharian, pengecaman corak ini boleh dilakukan macam contoh lah, kita mau mengecam kucing yang selalu berkeliaran di rumah, tiba-tiba datang minta makanan gitu, contoh lah. Ataupun kita mau lukis kucing itu kan. Kadang-kadang kita cakap, kucing, ada tuh kucing nih begini. Salah satu dia mesti macam warna apa, kan? Panjang bulu kah, pendek ekor kah? Jadi dari kucing itu kita mau mengecam corak dia, kecam kata, macam kecam, mengesan lah kan, mengesan corak dia, kecam lain pula tuh, kecam atau BM mana cikgu BM nih. Jadi kita tengok persamaan dia dulu, lepas itu baru kita tengok perbezaan dia. Macam contoh di sini ada kucing yang panjang ekor, mata dia lain, begitu kan? Ada beza-beza dia. Jadi kita boleh tengok perbezaan kucing itu. Jadi membantu kita untuk melukislah mana kucing yang kita mau lukis, ataupun kita mau sebut. Yang kucing selalu datang tuh, yang ini selalu makan gitu-gitulah. Jadi kucing mana satu? Gitu. Jadi kau boleh kecam corak tuh begitu orang menyelesaikanlah sudah masalah kucing mana yang mau dicari. Dan seterusnya aktiviti dalam PDP. Contoh dia macam ini. Ini macam ada di ESK tingkatan 1 nih. Kalau kita tengok ini adalah apa nih Cikgu Terry, apa nih? Ada 10, 4, 1, 7 kedudukan awal. Terus ada langkah 1, 2, 3, terus kedudukan akhir di sana. Coba cikgu tengok. Apa benda nih 10, 4, 1, 7. Ini bukan nomor rekor. Pas sudah tukar. Kedudukan akhirnya 1, 4, 7, 10. Kedudukan awal dengan kedudukan akhir tuh
Kenapa dia boleh jadi begitu? Apa yang telah berlaku di langkah 1, 2, 3 itu? Oke, ini dalam ESK tingkatan 1 yang dimana cikgunya mengajar. Saya untuk pengetahuan saya bukan cikgu ESK ya, saya guru sains. Jadi di sini cikgu dia mengajar bahwa di mana persamaan dan perbezaan dia. Persamaan dia nomor yang lebih kecil disusun sebelah kiri setiap kumpulan. Perbezaan dia langkah 1 itu 2 kumpulan dibentuk. Oke. Jadi adalah persamaan dan perbezaan dia. Lepas itu jadilah 1, 4, 7, 10 itu adalah susunan dari kecil ke besar. Oke. Jadi dengan pengecaman corak dia juga boleh menyelesaikan masalah di mana dia mau susun nomor tadi itu mengikut urutan dari kecil ke besar. Oke, untuk supaya kita ingat macam mana cara pattern recognition itu adalah macam jigsaw tuh, sudoku, itulah macam cara dia. Kita tengok pattern dia, kita menyelesaikan masalah. Macam kita mau main sudoku dan jigsaw itu kan, macam mana kamu boleh buat itu permainan selesai. Jadi mesti kamu tengok corak dia. Jadi itu teknik adalah teknik pattern recognition. Kayak macam yang saya cakap tadi lah, your football team mau playing yang Liverpool lawan Manchester tu. Apa taktik yang kamu boleh buat, apa yang taktik orang biasa buat, siapa punya best player. Lepas tu bolehlah kamu daripada corak tu, kamu boleh come out something idea lah supaya boleh lawan kamu punya football team yang itu. Kalau kamu ada dalam football team lah. Okay, jadi ini adalah corak, pengecaman corak membantu kita menyelesaikan masalah. Oke, jadi untuk aktiviti hands-on ni, saya minta cikgu-cikgu cuba ada idea lagi Kak? Apa lagi dalam kamu punya subjek yang boleh kita gunakan teknik pengecaman corak nih? Apa untuk pattern recognition, apa lagi aktiviti yang boleh kamu lakukan? Apa contoh lagi? Cikgu Nafia, ada macam mana? Kalau sains tuh banyak tuh. Kalau BM? Kalau BM tuh mungkin apalah pengulangan rima Kak, yang saya dengar begitulah. Kalau 2, 3 kucing berlari. Kan. Ya kan? Oke, kalau jadi pengakhirannya tuh pengakhirannya ada A B itu kan. Oke, project PSB, macam mana cikgu mau gunakan teknik corak? Kalau PSB ada tuh kan banyak corak tuh yang perlu dilukis. Oke, cikgu-cikgu yang lain, macam mana kita mau buat lagi aktiviti pengecaman corak? Oke, nanti kamu kongsikan di Padlet. Sekejap saya bagi lagi. Oke, kongsikan di Padlet sebab mungkin masa pun tidak mencukupi jam 4 sudah. Oke, jadi cikgu-cikgu kongsikan di Padlet bagaimana kita hendak membuat teknik pengecaman corak dalam aktiviti di kelas lah. Oke, seterusnya saya berikan kepada Cikgu Lawrence untuk teknik seterusnya. Oke, selamat petang semua. Screen dulu. Saya teruskan. Saya pernah 2 topik. 2 city skills. Yang pertama adalah algorithm. Yang kedua ada reasoning, logical reasoning. Oke, apakah algoritma? Dalam bahasa Melayu nama dia adalah algoritma. Algoritma merupakan suatu plan, yang itu satu set langkah arahan, dan bersila arahan yang jelas, arahan yang tersusun, untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini saya ada satu coding, di mana coding seperti Scratch gitu kan kita pakai. Scratch adalah salah satu contoh yang sangat jelas, di mana dia mempunyai arahan dalam bentuk coding yang sangat jelas, untuk mencapai apa yang kita ingin capai dalam Scratch.
Kayak contoh aktiviti dalam kehidupan seharian. Contohnya kita ingin membuat kayu kopi. Membuat kayu kopi pun ada kriteria, ada arahan dia. Kita mesti mulai dengan masak air panas. Misalnya air panas, masukkan kopi, masukkan gula, lepas itu sama ada kita ingin masukkan susu, setelahnya kita campurkan susu, dia akan jadi secawan kopi. Kalau tidak, bila kita perlukan susu, dia akan teruskan dengan langkah seterusnya menjadi secawan kopi. Dan kita tidak boleh mulai langkah itu dari bawah, ataupun kita contohnya kita masukkan susu dulu, kita masukkan kopi, masukkan gula, baru kita masukkan air panas. Dia jadi kopi juga, tapi mungkin jadi kopi yang tidak berrasa dalam. Jadi kita mesti ada langkah atau arahan yang sangat jelas dan tersusun. Dan contoh yang kedua, dalam kita melipat baju, setiap hari kita lipat baju, lipat pakaian, itu pun ada algoritmnya, ada langkah ya, ada langkah 1, langkah 2, sampai langkah 6. Jadi kita boleh melipat itu baju dengan kemas. Kalau kurang kemas, maksudnya langkah yang dipakai, algoritma yang dipakai adalah salah, kurang betul. Mencuci bahan yang betul, mencuci bahan dalam karya. Sama juga dalam langkah yang algoritma dalam buah origami. Jadi algoritma itu algoritma, sebenarnya mungkin berbeza mengikut individu. Setengah individu dia melipat baju, mungkin dia hanya memerlukan 5 langkah, tetapi dia punya proses dia punya arahan itu adalah lebih kurang sama, yang itu mesti jelas, mesti tersusun. Itu dan baru dia akan dikira sebagai algoritma yang baik, yang bagus, yang boleh diterima umum, dan boleh membantu kita menyelesaikan masalah. Seterusnya algoritma dalam bidang memasak, ada juga algoritma dia. Contoh yang kita ingin buat cake, jadi biasanya kita akan cari resepi dia dari internet. Dari internet kita akan cari resepi yang sesuai, yang boleh diterima, jadi berdasarkan algoritma ya, kita dapat menghasilkan cake. Contohnya cake butter, kita dapat menghasilkan cake yang berjaya lah. Seterusnya contoh dalam kira yang sama, kita masukkan berat, kita masukkan ini, maka keluar suatu nilainya, sama ada nilai itu menunjukkan dia kurang pada dia obesity. Satu lagi yang algoritma yang sangat jelas dalam contohnya kita mencari nomor telepon, dia pakai buku, nomor telepon dalam satu buku. Jadi kalau menggunakan kedua untuk menggunakan buku nomor telepon yang kita buat itu, macam seseorang untuk mencari. Contohnya kita mencari nomor telepon, kita akan mulai dengan supaya menggunakan kita mencari setiap nama dan nomor teleponnya. Sama juga kita yang akan susun mengikut algoritmanya. Sama juga dalam dictionary, kamus, ada algoritma yang sangat jelas. Algoritma dalam PTP. Contohnya kalau dalam PTP, saya seperti ABT, BS, seperti SAINS, yang PTP seperti lesson dan contohnya kita menulis coding, kita boleh
tuliskan coding dalam bentuk penulisan. Dalam bentuk penulisan, lepas itu boleh buat coding dia, buat coding dia berdasarkan penulisan coding yang kita buat. Transform penulisan coding dalam coding yang sebenar, dalam Scratch kah, Micro:bit kah, Arduino kah, Develop kah, dan sebagainya. Oke, lepas itu algoritma dalam pendidikan seni, contohnya kita boleh suruh murid melukis monster face. Contoh monster face kita seperti yang Cikgu Nadia buat tadi, lukisan 2 biji mata, lukisan gigi, jadi maka akan dihasil berbagai patterns, berdasarkan algoritma arahan yang kita berikan. Oke, seterusnya. Oke, kesimpulannya, algoritma adalah rangka terperinci untuk menjalankan operasi atau menyelesaikan masalah. Dalam pendekatan bukan teknikal, kita menggunakan algoritma dalam tugas seharian, seperti resipi untuk membuat cek atau buku bantuan sendiri. Jadi secara ringkas algoritma yang dia adalah satu arahan yang boleh diterima umum, jelas dan tersusun. Jadi mungkin cikgu boleh tuliskan satu activity yang berkonsepkan algoritma dalam Padlet yang disediakan. Oke, saya teruskan dengan skill yang seterusnya, logical reasoning. Oke, logical reasoning dalam bahasa dia adalah penanggulangan secara logik. Dia make prediction, maksudnya kita akan membuat ramalan. Kita akan membuat ramalan tentang sesuatu benda, keadaan, dan sebagainya. Kemahiran membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil, dan seksama. Jadi kemahiran yang digunakan untuk memikirkan keberkesanan dalam logik reasoning ini, kita akan membuat interpretasi, kita akan menganalisis, sintesis, penilaian, penjelasan, dan kesimpulan. Dan kita juga akan membuat keputusan, termasuk menyelesaikan masalah. Persepsi dan logik saling bergantung antara satu sama lain. Contohnya kalau perception, dia ada connecting point. Logik adalah set of appreciation or points. Jadi kegunaan logik sebenarnya dia akan melihat hubungan sebab dan akibat. Sebab dan akibat, dan dia akan membuat kesimpulan tentang sesuatu secara logiknya. Untuk mempertahankan hujah bagi tujuan akan menolak sebarang ide. Logik sebagai bantuan semasa berpikir dan membuat keputusan. Logik menentukan apa yang salah, apa yang betul. Tapi dalam logik ini dia juga mempunyai kelemahan dia. Dari sesuatu yang logik yang betul. Tapi tidak semestinya yang betul dalam keadaan sebenar. Yang logik, tapi dalam keadaan sebenar, kita tidak dapat hidup logiknya. Itu maksudnya. Tetapi kesadaran dalam sesuatu yang logik adalah kecil berbanding dengan persepsi. Dalam persepsi kita membuat berbagai persepsi. Tetapi persepsi itu mungkin salah, mungkin sesuatu yang betul. Tidak mungkin semua salah, tidak mungkin juga semua betul. Tapi dalam logik, kesalahan dia adalah sangat kecil. Jadi logik tidak dapat menjelaskan keadaan langsung jadi seperti waktu pagi matahari supaya langsung menjadikan itu tidak dapat dijelaskan menjadi logiknya. Oke, dalam logika ini kita terbagi pada 3 jenis. Yang pertama adalah intuitif. Setelah intuitif, kita akan mempunyai beberapa specific observation. Daripada semua specific observation ini,
maka kita akan membuat kesimpulan, general conclusion. Lepas tu ditatif. Setelah ditatif, melalui general rules, general conclusion tadi, maka kita akan dapat spesifik conclusionnya, di mana kita akan tahu di mana yang salah, yang betul saja. Ketiga adalah deductive adalah observation yang belum sempurna, incomplete. Lepas itu daripada semua observation ini kita akan mendapat satu yang paling bagus punya acquisition. Aktiviti dalam kehidupan seharian. Contohnya kalau seorang pemuda yang lepasan SPMK, dia ingin sambung belajar ke universiti. Jadi dia memerlukan komputer yang sesuai untuk dibawa ke universiti. Maka dia boleh memilih sama ada dia beli desktop ataupun komputer rimba, notebook. Jadi secara logiknya adalah paling sesuai untuk pelajar itu membeli notebook sebab dia boleh bawa ke mana-mana, bawa ke kelas, bawa ke kuliah, untuk memudahkan membuat assignment, buat perbentangan semua. Jadi secara logiknya dia adalah sesuai untuk dia beli notebook, secara logiknya. Ataupun selepas dia membeli notebook, murid pelajar itu mungkin perlu juga mempertimbangkan ada notebook yang diberikan untuk spek yang rendah, spek yang tinggi, sesuai dengan khususannya. Itu dia perlu berpikir secara logiknya sebelum dia membuat pembelian notebook. Aktiviti dalam PTP, contoh aktiviti dalam PTP. Guru-guru yang bersama kita pada petang ini mungkin boleh coba jawab soalan ini, coba dapatkan jawapannya dalam chat. Cikgu boleh tak jawapan anda di dalam chat. Coba cari jawapannya. Ada sudah yang jawapan? Ada yang type C, ada yang B, tapi kebanyakan jawabannya B. Kita lihat jawapannya. Jawapan yang betul adalah B. Warna biru, segi 4. Jadi di sini, secara logiknya, kita akan mendapat jawabannya adalah B, warna biru, ataupun segi 4. Kita boleh tengok secara mendekat, di mana bentuk apa yang hilang. Segi 4 hilang. Ataupun kita boleh tengok secara lintang. Warna bentuk apa yang hilang. Untuk jawaban secara logiknya. Lihat bentuk juga, dan kita akan melihat mana juga. Jadi dia tidak akan ada jawaban yang kedua. Secara logiknya dia hanya akan ada satu jawabannya, secara logikalnya satu saja. Maka kita sebelum kita mendapat jawaban dia adalah segi 4, dia adalah biru, kita ada pakai ramalan. Mungkin dia segi 3 warna hijau, mungkin dia merah warna merah. Tetapi hanya satu jawaban saja yang logik, yaitu warna biru, segi 4. Seterusnya, yang soalan yang kedua, coba cikgu jawab. Cikgu boleh coba jawab yang ini. Ini boleh dalam mata pelajaran matematik. Ada jawabannya? Ada juga 45. Dah. Saya umum jawaban sudah nih. 45. Jadi jawabannya semua 45. Ini mungkin cikgu matematik. Jawabannya 45. Nah, di sini kita akan mencari jawabannya secara logiknya mungkin
mengikut keselesaan setiap individu. Oke, seterusnya, logical reasoning dalam bahasa Melayu. Contohnya dalam suatu kejadian kebakaran, kita boleh minta membuat ramalan, akibat dan kesan kebakaran kepada mangsa kebakaran. Jadi murid itu boleh berikan ramalan dia apalah akan berlaku akibat dan kesan. Ramalan kejadian kebakaran sekiranya pihak pompa tiba di tempat kejadian dengan cepat. Jadi apa yang berlaku? Apa yang akan berlaku sekiranya pihak pompa lambat tiba di tempat kejadian? Apa yang akan terjadi sekiranya pihak pompa gagal menyelamatkan api? Jadi boleh berikan banyak ramalan dia. Banyak ramalan. Dari semua ramalan yang diberikan, itu boleh keputusan dia. Logiknya mana yang betul, mana yang salah. Itu dalam bahasa Melayu. Dari secara ringkasnya, logical reasoning digunakan dalam proses menyelesaikan masalah yang merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang yang melibatkan pemikiran secara sistematik dan abstrak, kognitif dia, kemahiran berpikir. Cara seseorang melihat sesuatu dan usaha untuk mengenal pasti apa yang salah dan apa yang betul sesuai logik. Dia mesti ada statement yang boleh diterima dan apa yang tidak boleh diterima. Jadi sebenarnya itu saja daripada saya. Sama juga kita boleh berikan contoh ini, dua jenis skill ini dependent. Kita boleh berikan contoh ini nanti kita akan lihat dari sana. Itu sahaja daripada saya. Saya boleh kepada Cikgu Hanafia. Terima kasih Cikgu Lawrence. Thank you Cikgu Lawrence. Saya sambung konsep yang terakhir yaitu evaluation dan penilaian. Jadi salah satu crucial punya konsep dalam ini computational thinking adalah penilaian. Kenapa? Sebab kita mau cek sama ada kita punya solution itu adalah nggak sesuai dengan kita punya purpose, objektif kita yang awal. Kita mau buat apa sebenarnya, kan? Jadi sebenarnya evaluation ini adalah proses untuk kita cek balik sama ada betulkah apa yang sudah kita desain, apa sudah kita pikir, dan paling penting apa yang perlu di improve, apa yang perlu diperbaiki. Adakah kita sudah cek? Adakah kita punya masalah itu sudah fully decompose dan betul-betulkah kita sudah fikir yang tadi kita sudah leraikan betul-betul, adakah yang kita miss out, dan penilaian ini membolehkan kita ambil itu masalah dan menyelesaikan secara lebih efisien lah. Jadi masa penilaian ini, macam mana kita sebenarnya buat penilaian? Kalau kita sendiri sudah dapatlah contohlah ada satu masalah, lepas itu kita dapat satu solution, inovasi. Lepas itu kita ngamlah nih the best begitu. Gitu saja kita buat penilaian. Jadi cikgu-cikgu macam mana cikgu membuat minta murid membuat penilaian sama ada mereka punya kerja itu ngam atau sesuai dengan purpose atau objektif yang dorang ingin selesaikan. Contohlah ada masalah kan. Jadi macam mana salah satu cara kita membuat penilaian. Boleh tulis di ruang chat. Bagaimana kita lakukan penilaian? Kalau saya sendiri dengan mungkin pelajar kan adalah salah satulah kita masuk pertandingan. Sebab bila kita masuk pertandingan, judges dia dari orang-orang yang berpengalaman, dokter, pensyarah begitu kan. Jadi bila dia tengok kita punya inovasi, penyelesaian itu kan semua, dia akan bagi feedback yang lebih orang bilang tinggi level lah. Kita pun oh ya kak dokter, oh ya kak prof, begitu. Jadi kita pun humbly dengan buka hati terimalah orang punya
apa tuh cadangan dengan kita punya apa. Kalau kita sendiri yang buat terus kita menilai sendiri, kadang-kadang kita sudah sampai tepu, sudah buntu, sudah oke apa sih apa lagi saya tidak dapat pikir sudah. Jadi cara membuat penilaian lain lagi adalah tanya orang, brainstorming kan, buat dalam kumpulan. Jadi semua itu bila cikgu-cikgu buat teknik itu, suruh orang ikut pertandingan, buat soal jawab, semua itu adalah konsep penilaian. Jadi apa yang berlaku jika kita gagal untuk membuat penilaian? Oke, apa yang berlaku? Oke, failure to evaluate can apa? Oke, boleh bagi cadangan. Adakah kita stop begitu saja? Sudahlah, saya tidak dapat pikir. Sudah nih orang pandai saja boleh pikir. Begitukah? Oke, coba chat di orang sana. Atau Cikgu Hanafia apa? Salah penyelesaian. Usaha lagi. Ya, salah satunya kita buat penilaian, kita akan rosak nih atau tidak ngam, kita buat lagi. Tapi kalau kita gagal membuat penilaian, apa yang terjadi? Ya, maaf ini memang kalau saya buat bengkel atau saya rasa lah cikgu-cikgu lain pun kan mesti akan tanya pelajar. Kalau pelajar yang sekarang, cikgu kasih tahu saja jawaban dan cikgu saya tidak mau pikir lagi ya begitu. Tapi sebenarnya kita mau menjana pemikiran, jadi kita tanya kan. Oke, jadi kalau sebenarnya kita gagal membuat penilaian, macam kita shock sendiri kan, dan kita tidak dapat mencapai kita punya objektif dan kita tidak dapat menyelesaikan apa masalah kita sebenarnya. Shock sendiri saja begitu. Ada lagi cadangan atau apa orang bilang perkongsian kenapa kita mesti buat penilaian. Jadi adalah pentinglah untuk kita membuat penilaian itu selepas kita sudah bersusah-susah payah banyak teknik-teknik kita coba, kita buatlah penilaian kan. Oke. Jadi macam mana kita buat penilaian antara question-question yang perlu kita tanya diri sendiri atau murid itu tanya diri sendiri, adakah kamu betul-betul faham apa yang kamu buat? Oke, macam mana? Contoh macam kalau kita tanya murid, kamu faham apa kamu buat? Kamu faham apa masalah? Nih, gitu kan? Jadi kalau dia tidak paham, kita go back lagi, ulang lagi beberapa konsep yang computational thinking itu supaya mereka tahu. Oke, supaya mereka tahu apa sebenarnya orang mau solve the problem. Oke, adakah solution itu cover all the parts of the problem? Oke, mesti dia sampai komplit lah, janganlah separuh jalan. Kita mau yang betul-betul siap dan boleh digunakan dan efisien lah untuk membantu orang-orang ataupun bila kita membuat PBL dan inovasi itu. Oke, jadi saya simpulkan di sini juga computational thinker itu dia ada attitude dan skill nih. Kalau kita betul-betul menggunakan computational thinking dia akan dia memang akan making mistake lah. Dia memang akan making mistake. Tapi kita coba jangan discourage murid-murid itu. Jangan salah lah, marilah cikgu buat gitu kan. Jadi kita kasih dorang enjoy making mistake dan supaya dorang rasa saya making mistake, saya tidak give up. Saya lebih banyak imagination lah. Mungkin saya tidak lihat di sini, saya akan tengok di sini lagi. Dan computational thinker ini kalau kita berjaya lah menghasilkan computational thinker ini kepada murid, dia akan suka collaboration. Dia tidak mau sendiri-sendiri saja. Dan dia boleh mengecam pattern-pattern tadi, dia boleh decompose, dia boleh buat algoritma, dia boleh buat extraction, semua yang tadi konsep-konsep itu dia boleh buat. Jadi ini pemikiran computational ini adalah cara berpikir untuk making the impossible possible, orang bilang. Dia mencari solution untuk setiap masalah yang dihadapi. Dia bukannya
tunggu orang ataupun nggak boleh lah begitu. Oke, jadi saya kasih saya 5 menit untuk membuat perkongsian RBH untuk kita punya pertandingan ini, competition atau CTEC, yang mungkin apa yang kami kongsikan ini mungkin tidak cukup. Kami akan buat lagi sampai Patri. Oke, kami janji. Kami janji untuk buat sampai Patri untuk membantulah guru-guru buat di dalam dia punya kelas, buat RPH, buat video, dan join ini pertandingan. Oke, jadi RPH yang mempunyai mana-mana subjek sahaja, activity unplugged, yang memasukkan salah satu daripada 6. Lebih pun lagi bagus. Dan video 30 menit, oke, yang menunjukkan bagaimana menjalankan PDP. Dia mau tengoklah sama ada boleh dilakukan atau tidak. Lepas itu penilaian dan marka akan diberikan berdasarkan inilah 3 nih. Prestasi di mana adakah sesuai aktiviti itu, adakah aktiviti itu berfungsi. Walaupun macam nampak gas sejak di RPH kan sekali buat, aduh begitu macam hancur pula begitu kan. Tapi kalau boleh kita buat RPH itu boleh diimplementasi di kelas dan mudah diikuti serta kejelasan ide dia. Ada reka cipta yang bukan diplagiat lah, mungkin activity itu yang cikgu pikir sendiri hasil buat pikiran cikgu, dan ada creativity dalam mereka bentuk activity lah, dan dimana murid pun macam nampak excited. Kalau dipaksa begitu dalam video dia pun mau tertidur, itu mungkin kurang markas sedikit lah. Oke, jadi persembahan video activity yang dijalankan adalah berdasarkan dengan RPH dia dan dapat menarik minat murid. Oke, jadi saya share dahulu. Oke, lajukan. Saya kena laju di sini. Sudah ambil masa. Oke. Oke, di sini adalah contoh RPH. Oke, ini saya English tahun 2. Oke. Semua pun ada subjek-subjeknya. Dan untuk pengetahuan, kalau tahun lalu-lalu dia boleh secara berkumpulan, tapi tahun ini dia adalah individu. Oke. Individu satu orang lah. Oke, jadi ini adalah dia punya set induction. Nah, ini cikgu dia sangat lah, dia letak lagi gambar-gambar semua. Oke, ada di tepi sinilah dia letakkan computational thinking dia adalah algorithm di mana pupils experience the process of sequencing events based on the story they have read. Gitu. Terus people attempt to carry out the algorithm given by the teacher. Begitu saja. Simple kan? Terus kita tinggal lagi Hanafiyah punya. Hanafiyah pun tahun lalu dia ada join. Oke. Untuk sains tingkatan 2 dan boleh juga sains tingkatan 5 ada cakap. Oke. Di mana ada di sini ada tulislah pattern recognition dia. Ada di sini. Kan Hanafiyah mau explain kah? Nanti dong tengoklah, gitu kan. Nanti kamu tengok. Ada nanti saya share di chat sana di mana ada semua top berapa tuh? Top apa tuh yang final tuh top 10. Top 10 semua ada di sana. Oke, saya akan share. Saya share di sana top 10 untuk tahun lalu. Di sana ada RPH dorang, ada video dorang lagi. Oke. Tapi kalau boleh kita jangan terikat sangat lah. Oke, cukup buat begini-begini. Lepas itu kita down. Kan tadi itu Dr. Mahinda pun ada cakap kita nih special. Bukan dia lebih hebat atau saya lebih hebat kan. Jadi kamu sendiri pun dengan kamunya subjek sendiri, saya rasa cikgu-cikgu sangat kreatif lah. Jadi tonjolkan itulah. Oke. Ini yang pemenangnya buat gini. Pemenangnya adalah RBT ya. RBT berkonsepkan. Oke, ada 5 orang. Lain-lain punya sekolah pula. Sebab dulu masa tahun lalu kami kena bagi ikut zone kan. Zone Sabah, zone ini, terus buat sama-sama CJD dan atau cikgu-cikgu lain boleh ikutlah City ini.
Macam ni, dia bagi dua lah computational thinking dia di mana. Okey. Guru meminta, okey. Lepas tu dia bagi ini adalah apa? Pengecaman, penutup muka. Ada penutup muka berbeza kan? Itu adalah teknik pengecaman. Senang saja. Lepas tu engage bagian engage dia masukkan kemahiran computational yang logik tu. Apa yang senaraikan aksesori yang perlu. Lepas tu dia bagi leraian. Okay, macam ni hampir semua dia masukkan tu konsep. Jadi inilah pemenangnya. Ada lagi rujukan gambar dia semua dikasih masuklah. Jadi saya rasa tidak susah lah untuk cikgu-cikgu mengaplikasikan dia. Okay. Okay, ada lagi video actually. Tapi saya rasa tidak tahu kalau sempat juga kita lihat. Okay. Kita tinggallah sedikit. Tapi ini 30 menit kan nih. Aduh. Jadi cikgu tinggal sendiri. Oi. Kita kasih laju-laju. Gitu. Okay, cikgu tinggal sendiri. Gambar yang macam saya letakkan di depan, whiteboard dan marker pen sekarang. Gitu. Nice kan? 30 menit. Sama-sama. Sama-sama. Oke, itu sajalah, nanti kamu tinggal sendiri sebab kita pun sampai ke penghujung rancangan sudah. Oke, itu sajalah dari saya. Oke, mungkin cikgu. Oke. Ya, kalau tidak menang, macam ada CJ penyertaan, kata Hanafia ada CJ juga? Ada. Ada semuanya ada. Jadi marilah saya rasa macam Cikgu Terry dia cakap ada idea sudah dia tu. Cikgu Terry memang banyak idea tu. Oke, jadi itu sajalah. Ya mantap tuh. SK kan. Dia hafal sudah tuh 6 tuh. Oke, jadi itu sajalah perkongsian kami pada hari ini. Kami akan buat lagi part 2. Hopefully dalam 24 November untuk sharing lagi lah macam mana kita masukkan teknik-teknik itu. Mungkin hopefully masa itu cikgu-cikgu yang ada di sini sekarang sudah siap RPH dan ingin bertanyakan kepada kami dan kami boleh bantu. Sebab macam saya dengan Cikgu Hanafia, guru sains menengah, sekolah menengah. Kalau Cikgu Lawrence, guru BM, sekolah rendah. Kan Cikgu Lawrence? Jadi sebenarnya rounded juga nih. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada bukan subjek STEM. Begitu. Oke, jadi hopefully masa 24 hari bulan nanti cikgu-cikgu sudah bersedia dengan RPH dan bolehlah tanya dan kita boleh selami dengan lebih dalam lagi lah. Oke, apa itu Siti dengan contoh RPH dia. Oke, saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih lagi kepada semua yang bersama kami sehingga ke penghujung rancangan dan maaf kerana mengambil sedikit masa lebih. Oke, thank you. Oke, terima kasih Cikgu Nadia. Demikianlah perkongsian daripada Cikgu Nadia, Cikgu Lawrence dengan saya sendiri. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka inilah dan berharap cikgu-cikgu semua dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Dan kami juga ingin merakamkan mohon maaf lah ada beberapa isu teknikal, mungkin masalah lain tadi kurang jelas. Tapi jangan risau, kita akan ada siri kedua yang masa akan datang. Di situ kita akan membincangkan dengan lebih mendalam berkenaan dengan macam mana cikgu mau join CTEC, kemudian apa kriteria yang boleh menyebabkan cikgu menjadi juara dalam CTEC ni lah. Begitu. Jadi mohon semua guru untuk mengisi maklum balas dan kehadiran di link yang ada di dalam chat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.
Dan saya ingatkanlah, cikgu-cikgu boleh isi kehadiran dan juga maklum balas. Jadi sebelum kita berpisah, kalau boleh, kita akan mengambil gambar kenang-kenangan dan mintalah cikgu-cikgu semua kalau boleh buka kamera yang lain dia okey, boleh buka kamera dan minta senyuman selama mungkin sampai Cik Wani siap, dia cakap okey, kita boleh tutup kamera balik. Okey, Wani boleh tolong ambil gambar Wani? Cikgu-cikgu boleh on camera. Okay, ready. Cikgu-cikgu senyum sekejap. Okay, 1, 2, 3 senyum. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay, next page. 1, 2, 3. Page seterusnya lagi. 1, 2, 3. Okay. Okay, cikgu-cikgu. Okay, terima kasih Wani. So, semua. kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat tinggal semua. Jumpa lagi. Bye. Bye.